kempen bantuan musim sejuk 9.0. Masya Allah, tahun ni dah masuk kali ke-9. Syariacare menggerakkan bantuan untuk membantu para pelarian, khususnya yang berada di utara Syria. Bagi kita yang tinggal dalam iklim ataupun cuaca tropika ni susah sebenarnya untuk kita bayangkan bagaimanakah kesejukan musim sejuk tu. Dan bagi mereka yang ada keluar negara untuk urusan kerja ataupun berjalan, belajar dan sebagainya, biasanya kita akan pergi dalam keadaan yang lengkap, berpakaian tebal, cukup baju thermalnya, cukup glove dan juga stokinnya. Macam kami juga sebagai petugas kemanusiaan Syariacare, sewaktu kita melaksanakan misi kemanusiaan ke bumi Syria ataupun ke Lebanon, kita datang dengan pakaian yang mencukupi, yang kita kira mencukupi untuk berhadapan dengan cuaca sejuk di sana. Kadang-kadang susah juga kita nak imagine dia sejuk tu setara mana, tetapi kita membawa bekalan macam-macam sweater, jaket dan sebagainya kalau keadaan bertambah sejuk. Namun bagi para pelarian yang memang menetap di kawasan utara Syria dan terpaksa melalui 4 musim di negara mereka, mereka sebenarnya tak banyak pilihan. Ya, mereka sudah berada di sana. Nak tak nak, musim sejuk akan datang juga, sama ada mereka bersedia ataupun tidak. Malah sebenarnya di kalangan mereka ada yang berasa takut ya apabila memikirkan musim sejuk yang bakal tiba, kerana mereka tidak mempunyai kelengkapan yang sewajarnya bagi berhadapan dengan musim tersebut. Kita mungkin kata, oh dia orang dah memang biasa dengan suasana macam tu ataupun cuaca begitu, jadi dia orang boleh tahan. Ada kebenarannya juga, tetapi mereka terpaksa melalui hari-hari yang begitu sukar dalam keadaan kesejukan begitu. Saya teringat sewaktu kami ke Arsal, Lebanon, sewaktu itu berlakunya ribut salji yang dinamakan ribut Norma, dan dalam masa 2 hari kami membuat keputusan untuk melaksanakan misi kecemasan ke sana. Dan saya ingat sewaktu kami sampai di satu kem yang bernama Raksusin. Waktu itu ribut salji turun buat kali yang kedua di Arsal, dan oleh kerana kesejukan yang teramat, walaupun kami siap lengkap berpakaian tebal, berlapis-lapis dengan stokin dan bootnya, kami dijemput masuk ke salah sebuah rumah. Nak panggil rumah pun bukanlah macam rumah kita ya. Rumah dia dibina daripada kanvas plastik, dan dalam keadaan dekat luar salji, boot kami basah. Kami dijemput masuk di ruang yang sangat sempit sebenarnya. Dia kata masuk. Saya kata tak apalah, kita tunggu dekat luar sebab kita pakai boot, takut kapet dia kotor. Tak apa, dia selak plastik yang lapik kapet dia tu, sebab dia tanah, plastik, nylon, kemudian kapet dia. Dia selak dan nak suruh kita masuk dalam kemah dia juga. Dan dia ada satu alat yang dia orang namakan subia, di mana dia akan letakkan diesel dan untuk memanaskan badan mereka. Jadi bila kami masuk dalam kawasan yang sempit itu, dalam rumah dia tu, dia pun tambahkan diesel. Sedangkan mereka sebenarnya lebih memerlukan diesel tu daripada kami, tetapi kerana nak memuliakan tetamu, dan ini salah satu ajaran dalam agama dan satu yang sangat dominan dalam masyarakat Arab, khususnya orang Syria, memuliakan kami dengan menambahkan diesel walaupun mereka sangat-sangat memerlukan. Dan saya masih ingat lagi kata-kata tuan punya kemah itu. Dia berkata dalam seminggu yang lepas kami tidak dapat turun sebab kawasan dia kawasan tinggi, sebab tanah semua dilitupi salji. Jadi dia tak dapat turun ke bawah, tak dapat turun ke bandar untuk mendapatkan bekalan. Dan dia kata pada masa itu yang kami doakan adalah ada orang datang membawa diesel dan makanan. Subhanallah, pada waktu itu saya macam tersentak sekejap, sebab kami datang dari Malaysia dalam keadaan tergesa-gesa juga kerana ia adalah bantuan kecemasan, dan memang kami datang ke kampung ataupun ke perkemahan di situ membawa 2 benda yang dia doakan seminggu yang lalu. Subhanallah, iaitu diesel dan juga makanan. Seolah-olah kedatangan kami, iaitu dengan bantuan dan sokongan daripada anda semua, adalah menjawab kepada doa mereka. Ya, subhanallah, saya setiap kali menonton video tu, dan video itu ada di YouTube, saya sungguh sangat terasa kerana bagaimana mereka berdoa untuk mendapatkan bantuan, untuk ada orang yang datang
dan memang tak terfikir di kepala kita bagaimana Allah menggerakkan kita yang di Malaysia ni, yang jauh beribu-ribu kilometer daripada mereka, yang kita tak kenal pun mereka, yang kita tak pernah pun lalui suasana ribut salji seperti mereka, tiba-tiba pergi ke sana dan membantu mereka melalui hari-hari yang sangat-sangat sukar. Begitulah sebenarnya peranan anda semua, ya, membantu mereka di sana dikala mereka sangat-sangat memerlukan bantuan, dikala mereka tak tahu dekat siapa lagi. Dia orang nak minta pada Allah je, ya Allah ya Tuhanku, datangkanlah bantuan. Subhanallah, bantuan itu datang dari melalui anda, melalui Syria Care, kita gerakkan untuk membantu mereka. Subhanallah.